KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Pada hari ini kita dalam rancangan Sembang Didik. Dan apa khabar penonton-penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan baik-baik dan sihat sejahtera. Dan dalam Sembang Didik pada hari ini, kita nak membicarakan satu topik yang cukup menarik berkaitan dengan anugerah tokoh bahasa Melayu sektor pendidikan. Dan yakin dan percaya anda semua pasti gemarkan mata pelajaran bahasa Melayu dan pasti anda dapat keputusannya cemerlang. Okey. Jadi pada hari ini kita nak bincangkan anugerah tokoh bahasa Melayu sektor pendidikan, daripada mana asalnya datang anugerah ini dan kepada siapa yang layak untuk kita berikan anugerah tersebut. Kita bawakan kepada anda pada hari ini Yang Berusaha Dr. Mazlan bin Ismail, Ketua Penolong Pengarah Unit Bahasa Melayu Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Apa khabar doktor? Baik, terima kasih saudara Azman. Baik, terima kasih doktor bersama dengan kita pada hari ini. Saya mata pelajaran paling saya seronok adalah bahasa Melayu doktor. Ya. Dan doktor dah berapa tahun berkhidmat doktor? Berapa tahun dah? Sehingga kini lebih kurang 27 tahun saya berkhidmat. 27 tahun. Ya. Dan dalam sektor ini dah berapa tahun doktor? Lebih kurang 10 tahun. Masya Allah. Dan juga setahu saya dikhabarkan doktor merupakan munshi Dewan. Munshi Dewan bahasa. Itu dia, maknanya merupakan pakar rujuk dalam bahasa Melayu. Jadi pada hari ini kita membincangkan satu topik yang cukup menarik doktor. Baik. Iaitu berkaitan dengan guru-guru kita di luar sana, bukan calang-calang, semuanya hebat-hebat dan bakal dianugerahkan sebagai tokoh bahasa Melayu sektor pendidikan. Dan tapi sebelum kita nak bincang dengan lebih lanjut doktor, kita nak tahu kita nak tanya kepada doktor berkaitan dengan apakah dia latar belakang anugerah tokoh bahasa sektor pendidikan ni doktor? Okey, baik saudara Iman. Tokoh bahasa Melayu sektor pendidikan ini merupakan satu anugerah yang diwujudkan dalam Jawatankuasa Pelaksanaan Bahasa Kebangsaan sektor pendidikan. Jadi dalam aktiviti yang utama kita wujudkan satu anugerah untuk mengiktiraf sumbangan yang diberikan oleh guru-guru kita dalam bidang bahasa Melayu, dan merupakan satu anugerah awalnya pada tahun 2012 yang diwujudkan di peringkat KPT, kemudian kita teruskan di peringkat KPM. Ketika itu KPT dan KPM bergabung. Jadi sekarang ini kita mula bergerak sendiri pada tahun 2019 kita ada anugerah tokoh 2020, 2021 dan 2022. Itulah yang dikenalikan anugerah tokoh bahasa Melayu untuk memberi sumbangan atau pengiktirafan kepada pejuang-pejuang bahasa Melayu yang sentiasa mendaulatkan bahasa Melayu. Itu dia. Maknanya kalau kita lihat kepada sumbangan guru-guru kita di luar sana kan, demi memartabatkan, bukan setakat memartabatkan doktor ya, mendaulatkan bahasa Melayu dalam pembelajaran di sekolah maupun di institusi pendidikan doktor kan. Baik, kita nak tahu juga doktor, anugerah ni bermula bila doktor? Silakan. Baik, untuk anugerah tokoh bahasa Melayu sektor pendidikan mula dilaksanakan dan kita mula memberi pengiktirafan atau dinobatkan sebagai tokoh pada tahun 2019. Kemudian diikuti tahun 2020 dan 2021 begitu. Jadi itulah anugerah tokoh yang kita berikan kepada penerima kita yang dinobatkan sebagai anugerah tokoh bahasa Melayu sektor pendidikan. Baik cikgu, kalau kita lihatkan akan guru-guru ni memang dah semuanya cemerlang. Orang kata kan, kalau tidak mana mungkin mereka mendapat anugerah tersebut doktor kan? Betul. Jadi kita nak tahu bagaimanakah penglibatan ataupun sambutan penyertaan daripada para pendidik dalam anugerah ni doktor? Ya. Setakat ini berlaku peningkatan tahun demi tahun lah penyertaan kita. Sebab itu tahun ini kita cuba lebihkan lagi promosi kita untuk menarik ramai peserta kita untuk menyertai dan memohon anugerah ini. Dan kalau kita lihat pada tahun 2020 kita dapat 11 permohonan, 2021 sebanyak 29 permohonan, dan tahun 2022 kita dapat 42 permohonan. Bermakna saudara Iman, kita sentiasa meningkat segi permohonan penyertaan kita. Jadi ini satu perkembangan baik
dan untuk kita mendaulatkan bahasa Melayu kita. Okey doktor, kalau mungkin doktor boleh kongsikan kepada kita dan juga penonton-penonton kita di rumah berkaitan dengan anugerah yang kita berikan kepada guru-guru kita ini, yang kita sebutkan sebagai anugerah tokoh bahasa Melayu sektor pendidikan ini pada tahun-tahun sebelum ini doktor. Mungkin doktor boleh ceritakan sedikit pengalaman hari anugerah tersebut, di mana dilaksanakan dan berapa ramai, adakah kemeriahan anugerah ini doktor? Baik, anugerah ini diberikan kepada yang menerima atau yang dinobatkan itu. Kita anugerahkan mereka di dalam satu majlis. Dalam majlis aktiviti dekat bahasa kebangsaan sektor pendidikan biasa diadakan pada bulan Oktober. Ini nak meraihkan semua aktiviti pelaksanaan bahasa kebangsaan diadakan pada hari tersebut, dan satu acara penting di situ ialah penyampaian anugerah tokoh. Ya. Jadi doktor, biasanya biasa disampaikan oleh YB Menteri Pendidikan lah. Itulah anugerah prestige. Yalah, pada saya inilah dia satu inisiatif KPM untuk mengiktiraf guru-guru yang cemerlang, yang ramai ada dekat Malaysia ni doktor kan. Baik, kita nak tahu juga apa sebenarnya objektif diwujudkan anugerah ini kepada guru-guru yang cemerlang di luar sana doktor. Seperti saya kata awal-awal tadi, anugerah ini untuk memberi pengiktirafan kepada guru-guru kita yang sentiasa mendaulatkan bahasa Melayu, sama ada dalam kerja buatnya ataupun dengan pelibatan di luar dengan komuniti, juga melibatkan kekuatan bahasa Melayunya digunakan. Maka ketika itulah mereka dinobatkan dengan sumbangan-sumbangan yang baik, yang tinggi kepada masyarakat berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu. Okey, saya kena percaya ada guru-guru kat luar sana yang sedang menonton kita doktor, dan mereka pun nak menyertai anugerah yang kita nak sampaikan kepada mereka ni. Tapi apa syarat dia? Apa kriterianya? Selepas ini para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Sembang Didik. Baiklah, kembali bersama saya Ahmad Sufian Azman di Didik TV KPM. Pada hari ini kita dalam slot Sembang Didik membicarakan tentang anugerah tokoh bahasa Melayu sektor pendidikan, dan bersama dengan kita pada hari ini telah bukan Yang Berusaha Dr. Mazlan Ismail, Ketua Penolong Pengarah Unit Bahasa Melayu Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, tadi doktor, kita nak tahu jugalah ataupun guru-guru kita dekat luar sana ataupun pegawai-pegawai kita di luar sana nak tahu apa dia syarat ataupun kriteria yang perlu ada dalam nak mendapat anugerah ini. Silakan doktor. Baik. Setiap permohonan, setiap pertandingan perlu ada syarat. Betul. Betul. Jadi begitu juga dalam permohonan anugerah tokoh ni. Dalam permohonan anugerah tokoh bahasa Melayu ini, kita terbuka kepada ahli jawatankuasa pelaksanaan bahasa kebangsaan sektor pendidikan. Siapa tu? Mereka ialah terdiri daripada KPM, guru warga pendidik termasuk pegawai bahagian. Kita juga kalau kita di bawah MRSM, Maktab Rendah Saimara, dan juga daripada JAPNIN, Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional, juga duduk berada dalam jawatankuasa pelaksanaan bahasa kebangsaan ini, sektor pendidikan. Jadi untuk makluman Aiman dululah, sebelum tu dalam jawatankuasa ini sebenarnya dikendalikan di bawah satu jawatankuasa pelaksanaan bahasa kebangsaan diuruskan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Walaupun di setiap kementerian perlu diwujudkan satu jawatankuasa kecil, maka di setiap kementerian ada jawatankuasa ini. Jadi di sini ialah saya bercerita tentang jawatankuasa pelaksanaan bahasa kebangsaan sektor pendidikan. Jadi tadi Aiman bertanya berkaitan dengan syarat. Jadi ketiga-tiga bahagian tadi, ketiga-tiga agensi tadi, kata-kata KPM, MRSM, juga JAPNIN tadi, dan swasta yang menggunakan kurikulum kebangsaan boleh menyertai program ini ataupun boleh memohon anugerah tokoh ini. Dan kita ada dua kategori di sini, Aiman ya. Pertama kategori bahasa Melayu sektor pendidikan, kemudian kategori teknikal, anugerah tokoh bahasa Melayu kategori teknikal dan vocational. Yang ini juga sektor pendidikan yang diberikan kepada guru-guru atau pegawai yang terlibat dengan pengajaran ataupun aktiviti kerjanya bidang teknikal tetapi mendaulatkan bahasa Melayu. Memang kita tahu dari segi penggunaan di bidang teknikal banyak menggunakan bahasa Inggeris. Betul, doktor. Tetapi kita beri ruang mereka yang banyak menggunakan bahasa Melayu dalam bidang teknikal ini, kita memberikan dia anugerah.
Antara itulah antara syarat yang boleh dimohon oleh peserta kita. Jadi peserta kita ini bebas kepada warga pendidikan, guru-guru, sama ada pihak sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri, Jabatan Pendidikan Daerah, di kementerian, di bahagian-bahagian semua boleh mohon. Jadi yang penting mereka ada beberapa kriteria yang perlu diisi, yang perlu lengkap. Dan yang pertama, memohon satu saja. Ada dua kategori, tapi mohon satu saja kategori. Kemudian mereka ni akan dinilai berdasarkan pencapaian akademik. Kemudian kita ada penyelidikan, inovasi, penerbitan, khidmat komuniti atau masyarakat, penghasilan modul, dan juga pengiktirafan serta sanjungan, serta khidmat perundingan dan pentadbiran. Jadi kita ada lebih kurang 9 atau 10 item yang kita akan nilai dalam penilaian tersebut nanti. Jadi peserta kita ataupun pemohon kita akan mengambil kira perkara tersebut sebelum mereka memohon. Kalau kita tengok doktor kan, biasanya kalau anak-anak kita ataupun murid-murid kita, dia tahu contoh kapal korek, jarang dah kita dengar kapal korek. Biasa ni orang putih je excavator kan. Itu dia. Jadi maknanya bila kita memartabatkan bahasa Melayu kita ni, sebenarnya memberi satu gambaran bahawa ini satu bahasa yang cukup hebat untuk kita martabatkan ataupun kita daulatkan. Baik, doktor, kita lihat tadi bila mana doktor memberikan satu garis panduan tentang bagaimanakah kriteria 10 kriteria penilaian yang diberikan untuk menilai siapakah yang akan menerima anugerah tersebut. Tapi saya terbaca ada satu anugerah yang mana mendapat penilaian yang tinggi, iaitu berkaitan dengan salah satu daripadanya aspek inilah itu penerbitan, doktor, iaitu 20%. Mungkin doktor boleh kongsikan kepada kita apakah maksud ataupun jenis penerbitan yang dinilai dalam pemilihan anugerah tokoh ni, doktor? Baik. Masih. Baik, penerbitan Saudara Ahmad, penerbitan kita ni melibatkan buku, e-buku, modul, kertas kerja, kertas kajian, semua kita akan melibatkan penerbitan. Yang penting hasil penerbitan itu menggunakan bahasa Melayu. Dan kalau penerbitan itu perlu ada penerbitannya dibuktikan dengan ISBN contohnya. Dan ada penerbit yang menerbitkan bahan-bahan tersebut. Jadi buku-buku ini sama ada menulis secara tersendiri, buku sendiri, atau berkongsi dengan rakan. Kita kata kalau 5 penulis, dia salah seorangnya penulis. Jadi buku penerbitan begitu, juga modul kita ambil kira. Dan kita juga memberi ruang kepada peserta kita, seberapa banyak yang ada penerbitan itu masukkan ke dalam permohonan tersebut. Tetapi yang penting, setiap bukti penulisan itu perlu dibuktikan kepada panel juri nanti untuk menilai. Sebab apa yang dinilai, kalau dia kata dia seorang penulis, tapi apa artikelnya, apa buktinya, so bukti itulah yang akan dinilai oleh panel jawatankuasa tersebut. Jadi secara mudahnya, apa jua penerbitan yang berbentuk ilmiah ataupun karya kreatif ataupun kita kata dia penterjemahan pun dah diambil kira. Sebagai penerbitan. Ya, sebagai penerbitan. Kalau kita tengok guru-guru kita di luar pun banyak menghasilkan buku-buku yang hebat menjadi panduan kepada murid-murid. Bukan sekat murid-murid, malah orang awam macam kita ni kan, untuk menjadi rujukan dalam kehidupan kita. Ya, baik, cikgu. Dulu cikgu, sekarang dah jadi doktor. Okey, itu dia. Baik, doktor, kita nak tanya kepada doktor, kalau kita lihat dalam bidang penyelidikan ataupun bidang kajian itu sendiri, membawa kepada 15%, doktor. Jadi kita nak tahu, mungkin boleh doktor nyatakan contoh penyelidikan ataupun tindakan yang boleh dilakukan, dan bagaimana pula dengan inovasi pendidikan yang boleh membawa 15% penilaian ni, doktor? Baik. Ya, penilaian markah itu tinggi. 15% itu tinggi. Jadi seperti saya katakan tadi, perlu adanya bukti. Jadi guru-guru kita dan warga pendidikan ni memang sememangnya menjadi rutin mereka jugalah membina ataupun menyediakan penyelidikan, khususnya kajian tindakan di peringkat sekolah. Mungkin nak tahu sejauh mana PDP mereka berjaya, ataupun apa masalah dalam PDP mereka, khususnya dari segi literasi atau numerasi, bagaimana untuk meningkatkan pengajaran mereka. Mereka menjalani kajian tindakan. So hasil kajian tindakan itu sama ada dalam bentuk produk ataupun dalam perkhidmatan, akan memberi ruang kepada peserta tersebut, pemohon tersebut, untuk mendapatkan markah 15 markah itu. Jadi markah itu tinggi.
Ya, begitu juga dengan inovasi. Setiap inovasi itu guru-guru kita memang Saudara Aiman, ya, memang ramai guru-guru kita suka kepada inovasi ini. Jadi setiap inovasi diberikan untuk dalam PDP mereka, kita mikir yang penting inovasi itu hak dia yang membina. Jadi dia yang membina, memang itu kita kata keasliannya daripada peserta itu, maka adalah markah untuk dinilai. Wow, itu dia. Jadi kalau kita lihat guru-guru kita di luar sana banyak melakukan inovasi. Mungkin doktor boleh kongsikan sikit tak, doktor? Apa di antara inovasi yang mana guru-guru kita telah lakukan dan telah menarik perhatian doktor sendiri, yang mana boleh doktor kongsikan kepada penonton-penonton kita di rumah, mungkin sebagai satu gambaran idea untuk guru-guru di luar sana pun boleh ikut juga inovasi-inovasi yang menarik seperti ini. Silakan, doktor. Baik. Kalau kita berdasarkan perhatian kita lihat ada inovasi, katakanlah murid darjah 1 atau tahap 1 yang sukar untuk membaca. Guru-guru kita kreatif. Mereka buat pelbagai model, pelbagai permainan untuk membolehkan murid itu membaca. Jadi model-model ini yang diinovasikan daripada bahan-bahan terbuang kadang-kala. Jadi bahan-bahan itulah yang dibentuk untuk dalam pengajaran mereka, yang memberi satu pembaharuan dan memberi impak kepada pelaksanaan PDP tersebut. Itu kita katakan inovasi yang boleh diambil kira. Jadi ada juga yang buat dam untuk lompat, ya, baling suku kata. Jadi di situ dia akan cantum perkataan, maka wujudnya perkataan. Itu salah satu daripada dalam PDP mereka. Maka inovasi begitu kita ambil kira. Tetapi setiap inovasi itu perlu ada penjelasannya, apa nama inovasinya, adakah mendapat pengiktirafan mana-mana pihak. Jika inovasi itu mendapat sesuatu anugerah, maka markahnya lebih tinggi. Ya, jadi saya kata anugerah inovasi tadi bukan sahaja dalam bentuk kebendaan, tapi juga perkhidmatan. Baik, itu dia. Jadi seronoklah murid-murid dekat sekolah tu kan, bukan setakat kita belajar daripada buku teks semata-mata, tetapi ada juga aktiviti ataupun inovasi yang guru-guru kita lakukan. Dan ada di kalangan guru ni yang saya pernah tengok, doktor, ya, mereka ni siap ada buat lakonan lagi dekat dalam kelas, tapi syarat dia menggunakan bahasa Melayu yang tepat, bukan bahasa sembang-sembang ni, doktor, ya. Okey, baik, doktor, ini anugerah untuk tokoh bahasa Melayu saja, doktor, ya. Dia tidak termasuk pada bahasa lain, begitu, doktor, ya? Okey, baik. Jadi itu yang boleh kita belajar daripada doktor berkaitan dengan hal ini. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan apa di antara penulisan-penulisan ataupun kalau kita sebutkan, adakah ia semata-mata buku ataupun ada menuliskan seperti kita sebutkan sebagai satu rangkuman ataupun sinopsis dan sebagainya. Adakah penulisan berbentuk buku sahaja yang dinilai sebagai kriteria? Okey, tadi seperti saya sebut tadi, buku penilaian, ya, buku seperti saya kata tadi, buku penerbitan, modul, kertas kerja, kertas pembentangan, kita kata proceeding, itu juga ialah bahan-bahan penerbitan. Maka itu kita panggil juga bahan penerbitan untuk dinilai. Yang penting hasil itu ada dia catat dalam permohonan mereka untuk kita nilai dengan buktinya sekali. Jadi ramai kalangan rakan-rakan kita di luar sana memang banyak yang menghasilkan penulisan dan penerbitan yang boleh diambil kira dalam penilaian mereka. Ya, betul. Jadi saya yakin dan percaya ini di antara teknik-teknik, di antaranya kalau saya dapat lihat ada guru yang menghasilkan bagaimana teknik berani bercakap di hadapan pun ada, teknik pengucapan awam pun ada, dan kalau kita kata teknik mudah dalam matematik pun ada. Jadi maknanya ini di antara inovasi-inovasi guru yang sering dilakukan untuk menambah baik kualiti pendidikan, terutamanya dalam bahasa Melayu itu sendiri. Baik, doktor, dalam melakukan inovasi, mungkin doktor boleh berikan sedikit garis panduan kepada guru-guru di sana. Mungkin ada tak had ataupun sempadannya dalam membuat satu inovasi ini supaya tidak lari daripada objektif pembelajaran bahasa Melayu itu sendiri. Mungkin inovasi ini terkeluar daripada ruang lingkup idea ataupun pemikiran seorang manusia itu dan nak dibawa dalam kelas ini. Mungkin doktor boleh kongsikan. Okey, inovasi, nama lagi inovasi. Inovasi kan? Ya, nama lagi inovasi. Satu perubahan yang boleh dia buat. Satu benda yang lama diubah kepada yang baru dalam bentuk yang berbeza. Jadi inovasi ini kita bagi ruang kreativiti guru itu sendiri untuk membina. Yang penting inovasi yang dia buat itu memberi impak kepada penggunanya. Jadi dari situlah penilaian yang boleh dilakukan. Ya, sebab kita kata inovasi ini dia tidak sama setiap orang. Berbeza berdasarkan kreativiti. Jadi kreativiti itu apa tujuan dia,
Kalau dia katakan untuk PDP, mungkin untuk pengajaran pembelajaran, mungkin ke arah itu. Mungkin juga kalau katakan untuk kehadiran, contoh saya ambil kehadiran, mungkin inovasi yang berlainan pula. Yang penting, apa jua yang dibuat dalam bentuk inovasi itu berasaskan bahasa Melayu. Menggunakan bahasa Melayu. Keterangan, kita kata arah-arahan dalam penggunaan inovasi itu, penggunaan bahasa Melayu. Yang penting, dia mendaulatkan bahasa Melayu. Seperti mana saya katakan tadi, dalam teknikal, dia menggunakan banyak bahasa Inggeris, tetapi dia cuba alih bahasa tersebut menggunakan bahasa Melayu. Di sinilah penulisan artikel, penulisan kajian, penulisan bahan ilmiah menggunakan bahasa Melayu. Jadi kertas-kertas ataupun penghasilan beginilah yang menjadi tarikan kepada panel untuk menilai nanti. Ya, dan menjadi tarikan kepada saya bila mana salah satu daripada kriterianya adalah melakukan khidmat kepada masyarakat. Ya. Apa bentuk khidmat masyarakat yang dilakukan? Khidmat masyarakat banyak. Banyak di kampung. Katalah dia nak mengajar bahasa Melayu. Boleh? Untuk meningkatkan pengajaran bahasa Melayu di kalangan komuniti, atau dia menjadi pengacara menggunakan bahasa Melayu. Dia juga menulis lirik lagu dalam bahasa Melayu. Dia yang penting menghasilkan bahan-bahan yang dihasilkan itu, perkhidmatan yang diberikan dalam bentuk bahasa Melayu. Itu yang dia mikir. Baik. Ya, jadi komuniti mendapat faedah daripada penggunaan bahasa Melayu itu. Baik, maknanya keseluruhan ni kita nak gunakan bahasa Melayu, tak kiralah di mana, apa saja keadaan, doktor kan? Baik, doktor, kita nak berehat seketika. Para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini, Sembang Didik. Baiklah, kembali bersama saya Mas Sufian Azman dalam Sembang Didik. Kita bicarakan satu topik yang cukup menarik berkaitan dengan anugerah tokoh bahasa Melayu sektor pendidikan, dan bersama dengan saya pada hari ini adalah Dr. Mazlan Ismail. Doktor, kita nak pergi kepada soalan seterusnya, iaitu berkaitan dengan bagaimana pula dengan aspek penilaian pentadbiran. Perlukah pemohon terdiri daripada pentadbir di sekolah baru boleh mohon anugerah ni, doktor? Baik, seperti awal-awal tadi saya sebut bagaimana kita katakan siapa sahaja boleh memohon. Yang penting berada dalam kategori warga pendidik, ya, guru-guru kita, dan pentadbiran juga berpeluang. Menyerti contohnya kalau di sekolah, pengetua, guru besar, pegawai PPD, JPN, semua boleh memohon. Kerana kalau kita lihat dari segi peratusan markahnya hanya 4% saja untuk pentadbiran. Jadi pentadbiran 4% itu tidak atau kita menghalang untuk seseorang itu dapat dinobatkan dalam bahasa Melayu. Karena kekurangan di sini ada pertambahan di tempat lain, ya, dalam 10 kriteria tadi. Jadi kalau kita kata pentadbiran di sekolah guru besar, dia memang hebat dalam bahasa Melayu dan sentiasa mendaulatkan bahasa Melayu, dan banyak aktiviti-aktiviti seperti kata penyelidikan, dia buat penulisan, khidmat masyarakat dia ada, maka mereka juga boleh memohon. Penilaian kita sama berdasarkan bukti yang disertakan ketika permohonan dilakukan. Ya, kita tidak mengambil kira dia sebagai pentadbir atau tidak. Pentadbir kita ambil kira hanya untuk 4% sahaja. Tapi 4% tadi dapat kita kata dapat diatasi ataupun dapat ditampung oleh markah di bahagian lain pula oleh mereka yang bukan sebagai pentadbir. Ini bermakna pentadbir itu tidak mendapat keistimewaan yang lebih dalam penilaian kita, tetapi memberi ruang kepada mereka untuk turut sama memohon. Tetapi penilaian tetap adil, sama saja. Sama saja, okey. Maknanya peratus yang diberikan hanya 4%. Maknanya tidak memberikan satu jarak yang besar dalam mungkin guru-guru yang biasa dan dibandingkan dengan guru besar dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat, kalau guru besar pun menggunakan bahasa Melayu, mendaulatkan bahasa Melayu, pastinya guru-guru di sekolah pun akan mengikut jejak langkah yang sama. Betul, doktor kan? Saya setuju. Baik, doktor, kita nak tanya kepada doktor, bagaimana dengan proses pemilihan? Ni orang kata dah calon-calonnya dah ada dah ni, dah kumpul dah daftar dah sebagai orang kata calon yang bakal menerima anugerah ini. Jadi kita nak tahu bagaimana dengan proses pemilihan yang dilakukan oleh jawatan kuasa pemilihan ni, doktor. Ini orang kata macam uji bakat pula, doktor, ya. Silakan. Dalam setiap permohonan, setiap pertandingan ada urusdianya. Betul. Jadi urusdia inilah yang akan mengendalikan. Jadi permohonan kita ada 3 peringkat penilaian. Yang pertama, kita penilaian pertama daripada pemohon asal.
daripada pemohon daripada peringkat negeri, peringkat sekolah. Sekolah memohon ke peringkat negeri. Negeri akan memilih 2 atau 3 calon yang berjaya mendapat markah tertinggi yang mencapai titik ambang 75%. Titik ambang ni kita kata sekolah ya. Skor. 75% itu untuk dibawa ke peringkat seterusnya. Jadi dia himpunkan dari semua pemenang di peringkat negeri tadi akan dikumpulkan di satu tempat, satu urus dia kecil akan menilai. Itu peringkat pertama. Jawatankuasa penilai pertama ini akan menilai, menyaring mengikut kriteria yang sama dengan saringan kedua. Katalah dalam 75% titik skor titik ambang yang perlu dipenuhi, maka mereka perlu bawa ke pula saringan kedua. Saringan kedua ini lebih sengit. Semua bahagian, kalau tadi yang daripada JPN, akan ada bahagian-bahagian pula daripada IPG, daripada Institut Pendidikan pun ada, daripada MARA, daripada Japanese akan bergabung di situ dalam saringan 2. Dalam pemilihan saringan 2 ini perlu juga melepasi titik ambang 75% berdasarkan 10 kriteria tadi. Katakanlah 10 kriteria itu dapat dipenuhi, semuanya melepasi titik ambang. Tapi siapa yang lebih tinggi? Katalah titik ambang tu ada 75% saja, yang dapat 80 ramai. Tapi ada 1, 2, 3 pemohon yang dapat 85. Maka yang dapat 85 itulah yang kita angkat. Maksudnya titik ambang tertinggi yang kita akan bawa ke peringkat saringan 2. Berjaya di peringkat saringan 2 akan terus ke saringan 3. Itu peringkat saringan 3, mereka merupakan saringan terakhir sebelum diangkat ke peringkat ketua kementerian untuk dipersetujui. Dan seterusnya pengurusan tertinggi akan keputusan pemilihan tersebut. Jadi dalam membuat saringan tersebut, kita ada jawatankuasa tadi. 3 jawatankuasa tadi. Jawatankuasa yang pertama terdiri daripada yang dilantik khusus. Kemudian saringan kedua terdiri daripada pakar-pakar bahasa, sama ada daripada organisasi yang sama, pegawai kementerian, ataupun daripada organisasi luar. NGO pun ada panelnya. Dewan Bahasa juga ada. Orang yang terlibat secara khusus dalam bahasa, maka kita ambil. Kita tidak ada, kita tak nak kita kata sebagai mengelirukan markah. Jadi kita panggil orang luar. Yang pakar Dalam bidang bahasa masing-masing, khusus dalam bahasa, untuk menilai perkara tersebut. Dan melepasi titik saringan 2, barulah jawatankuasa saringan 2 bersidang akan bawa ke saringan ketiga. Saringan ketiga tadi, kalau katalah berapa yang tertinggi, 4 atau 5 saja yang tertinggi, maka yang 5 itu dah bawa ke saringan ketiga. Saringan ketiga itu akan dipengerusikan pengurusan tertinggi kita, KPM, untuk membuat keputusan. Barulah nama-nama tadi yang dipilih 2 saja untuk dinobatkan. Yang 2 orang ini, satu daripada anugerah tokoh bahasa Melayu sektor pendidikan, dan satu lagi anugerah tokoh kategori vocational dan teknikal. Yang ini akan akan dipanjang ke peringkat konsen tertinggi untuk dipersetujui. Yang akhirnya mereka ini telah diputuskan, maka pada bulan 10 dalam majlis Dekat Bahasa Kebangsaan sektor pendidikan akan diumumkan atau dinobatkan sebagai anugerah tokoh. Ui, tak pening ke doktor nak pilih ramai-ramai daripada guru-guru pakar dalam bahasa Melayu ni, cikgu? Mereka ni sudah tentu mereka ni guru yang pakar dalam bahasa Melayu, tapi nak dipilih lagi, nak dilihat lagi bagaimana kriteria mereka ni. Dan kalau kita lihat 10 kriteria tu, kalaulah di kalangan mereka ni yang betul-betul full mark ni dalam 5 kategori, doktor, dan mereka ni betul-betul guru inovasi, bahagian pentadbiran mereka bagus dan juga pendidikan mereka bagus, tetapi hanya 5 saja daripada 10 bahagian tu, doktor. Adakah dia berpeluang juga, doktor? Ke kena cukup 10 baru boleh, doktor? Dia boleh memohon. Dia boleh memohon, tetapi penilaian kita berdasarkan 10 kriteria. Jadi sebab nanti dalam 10 ni untuk peserta-peserta lain juga begitu. Jadi penilaian dia adalah pertandingan yang mana yang mempunyai kekuatan, di situlah yang akan mendapat peluang dinobatkan sebagai penerima anugerah tokoh. Bukan calang-calang mana. Jadi mereka yang benar-benar memberi kita kata kekuatan dalam mendaulatkan bahasa Melayu yang sepatutnya dapat. Dan sebab itu kita terbuka, kalau guru kita 400,000 lebih guru berpeluang. Jadi kita mengalu-alukan untuk guru-guru kita yang ada ke 10, yang ada kita kata kajian, yang ada penerimaan tadi, turut sama memohon. Biar cuba dulu, baru kita tahu di mana setakat
kebolehan kita. Betul. Itu objektifnya Ya. yang kita nak lihat dalam kita nak mendapatkan anugerah. Ini sebenarnya kita nak tengok tahap kita ni sampai mana, level mana kan doktor kan. Dan pastinya anugerah yang diberikan ini melihatkan kepada siapakah yang serba boleh dalam semua jenis aspek kemasyarakatan, penerbitan, pentadbiran dan sebagainya. Baik doktor, kalau kita lihat kepada 10 kriteria tadi, kita nak tahu juga adakah penilaian itu dibuat dengan mengambil kira peringkat pencapaian. Mungkin pelibatan ni peringkat negeri, pelibatan peringkat daerah, peringkat kebangsaan. Adakah itu memberi markah yang berbeza doktor? Ya. Seperti mana atlet juga lah kan. Saudara Iman atlet ada peringkat negeri, ada peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa. Begitu juga dalam penilaian bahan kita. Penilaian permohonan kita dari segi penerbitan, contohnya dalam penulisan artikel. Adakah jurnal di mana? Jurnal peringkat negeri, organisasi, kebangsaan atau antarabangsa. Setiap peringkat ini mempunyai markah yang berbeza. Yang itu kita akan detailkan dalam penilaian kita di bawah skor penilaian kita lah. Ya, itu ahli jawatankuasa akan melihatlah perkara tersebut. Jadi setiap peringkat itu ada kelebihannya. Kalau antarabangsa dia mempunyai kelebihan lah daripada peringkat kebangsaan. Dan begitu berbanding dengan peringkat institusi. Ya, walaupun banyak tapi peringkat institusi. Tapi rakan kita seorang lagi di peringkat antarabangsa dia pun ada tapi tak banyak. Tapi ada daripada negeri langsung tak ada. Dia ada kelebihan di situ. Tapi itu di bidang penerbitan. Mungkin di bidang lain pula dia ada di peringkat antarabangsa. Jadi di situlah kita akan melihatnya. Yang penting segala yang ada maklumat tadi, bukti tadi perlu disertakan dalam permohonan untuk dinilai oleh panel juri kita. Setiap kategori itu dia kena ada bukti dia doktor kan? Ada bukti. Okey, baik. Jadi kalau kita lihat, jangan bimbang sebab ada 10 kategori ataupun kriteria yang perlu dipenuhi. Kalau walaupun dia di peringkat sekolah ataupun di peringkat daerah, pastinya kita boleh cari keseimbangan dalam ke-10 kategori yang di kategori ataupun kriteria yang ada pada guru-guru. Tadi kita lihat ada satu daripada kriteria itu adalah modul. Doktor boleh cerita sikit modul apa yang sebenarnya yang perlu dihasilkan oleh guru-guru kita ini? Okey. Modul ni banyak kategori modul. Kalau di kalangan guru, dalam kalangan guru mereka kata modul PDP. Modul PDP ada. Mungkin ada modul inovasi sesuatu perkara itu, kita modul juga. Penghasilan penulisan modul itu sendiri, katalah modul itu dia buat secara rakan, kongsi. Katakan beberapa orang terlibat menghasilkan satu modul, maka di situ penilaian berbanding dengan modul yang ditulis seorang individu itu mungkin lebih tinggilah. Modul kita kata yang biasa dibuat ialah PDP, bagaimana cara mengajar, bagaimana aktiviti PDP boleh laksana, itu juga modul. Adakah kita nak memudahkan murid kita belajar, mudah murid kita untuk belajar, kita gunakan satu modul pembelajaran. Contohnya, katalah murid kita suka untuk melaksanakan aktiviti di peringkat mana kita kata literasi. Kita sediakan modul untuk membantu guru itu. Modul itulah modul yang memberi bantuan atau memudahkan rakan-rakan guru kita membantu murid-murid, kita boleh gunakan. Jadi saya menulis modul. Mungkin Cikgu Aiman nak menggunakan modul saya. Ya, boleh. Impak kepada modul yang saya hasilkan tadi memberi kebaikan kepada rakan-rakan yang lain untuk membantu murid-murid juga modul. Jadi modul ni luas. Jadi untuk makluman Sulaiman, rakan-rakan kita yang nak memohon silakan. Ada modul janganlah tunggu sampai 10 kriteria itu ada. Hantar saja. Yang cukup hantar, masuk dulu yang penting. Yang penting dapat endorsement daripada ketua jabatan. Betul. Jadi jangan risau Dr. Mazlan, boleh berikan kepada kita orang kata markah tinggi nanti. Okey, baik. Baik doktor, kita nak tahu juga berkaitan dengan satu lagi kriterianya adalah berkaitan dengan rundingan. Runding ni macam mana doktor? Mungkin doktor boleh perjelaskan sedikit? Okey, biasa rundingan ni kita pasal khidmat nasihat lah. Kebanyakan khidmat nasihat, penggunaan bahasa, itu kita masuk rundingan. Mungkin kita ada satu organisasi atau pihak komuniti yang nak menggunakan kita kata nak menggunakan sesuatu menggunakan bahasa Melayu. Dia terlibat menggunakan bahasa Melayu. Itu ialah perkhidmat rundingan bagi pihak ataupun sebagai kita kata nak membantu memudahkan orang lain. Jadi menggunakan bahasa Melayu.
Jadi apa juga perundingan yang dilakukan tu menggunakan bahasa Melayu. Okey, baik. Jadi saya rasa ramai dah calon-calon di luar sana, guru-guru kita yang berminat nak join anugerah ni, untuk mendapatkan anugerah ni, mungkin sebagai bukan nak tergila-gila kat anugerah. Betul. Tapi saya rasa sebagai satu cabaran. Betul. Dalam kehidupan mereka sebagai seorang guru, mereka nak cuba untuk dapatkan, untuk meningkatkan lagi kualiti pembelajaran atau kualiti sebagai seorang pendidik. Kita berehat seketika, Doktor. Baik, para penonton nak tahu bagaimana nak sertai anugerah ini, kembali selepas ini Sembang Didik. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sembang Didik, dan bersama kita pada hari ini Dr. Mazlan bin Ismail, Ketua Penolong Pengarah Unit Bahasa Melayu Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, para penonton sekalian, ada di kalangan guru-guru kita ni yang mungkin dah tak sabar dah nak menyertai ataupun nak cuba untuk masuki, manalah tahu dapat anugerah tokoh bahasa Melayu sektor pendidikan dengan 10 kriteria yang doktor dah sebutkan sebentar tadi. Jadi, Doktor, macam mana kita nak sertai ini? Mungkin Doktor boleh cerita sedikit bagaimana calon boleh mendapatkan maklumat berkaitan dengan anugerah ini. Silakan, Doktor. Baik. Dalam kita dah tentu rakan-rakan yang berminat tadi, ini salah satu promosi kita. Jadi kita juga boleh merujuk email ataupun portal KPM. Kalau di Japanese, portal Japanese ataupun Jabatan Perpaduan tadi, portal MARA yang kita sebut Hebahat. Dan selain pada itu, mereka juga boleh dapat maklumat daripada Jabatan Pendidikan Negeri. Kita juga menghantar surat kepada rakan-rakan kita Jabatan Negeri masing-masing untuk memaklumkan perkara ini. Dan selain itu kita juga buat jarayawara. Kalau kita kata bahasa Inggeris kita roadshow lah, kita akan buat untuk menghebahkan perkara ini kepada rakan-rakan kita di luar yang ingin memohon. Jadi mohon rujuk di portal KPM anugerah tokoh bahasa Melayu sektor pendidikan. InsyaAllah ada di situ. Baik, Doktor. Kita nak tahu juga biasanya yang dapat anugerah ni, Doktor, adakah guru-guru yang dah berpengalaman 10-20 tahun, mereka lah yang layak mendapat anugerah ini, guru besar ke kan? Ataupun ada ke guru-guru muda yang dapat anugerah ini, Doktor? Sebenarnya untuk penerima anugerah ini setakat 2 tahun ini kita tidak mengkira umur. Sama ada pengalaman ke, baru ke, muda, tua, tak ada masalah. Yang penting kriteria cukup. Ya, baik. Jadi selepas yang pertama kita ialah rakan kita daripada SIC, pembimbing guru di Pahang, daripada Jabatan Pendidikan di Pahang yang menerima 2020 dan 2021 ialah ketika itu pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Dr. Azam, dan ketika itu tahun 2022 tiada penerima disebabkan tiada mereka yang mencukupi syarat diambil. Jadi untuk tahun 2023 ini kita mengharapkan rakan-rakan kita, mohonlah, tak kira mereka berpengalaman, tidak berpengalaman, muda atau berumur, boleh mohon. Yang penting kriteria cukup, bukti cukup untuk kita nilainya. Itu dia, pengarah tu dapat anugerah, patutlah jadi pengarah. Sebab bukan senang nak dapat 10 kriteria tadi. Jadi baik, Doktor, kita nak tahu permohonan untuk anugerah ini, bilakah tarikh buka dan tarikh tutup permohonan anugerah ni? Doktor, silakan. Ya, kita buka permohonan anugerah ini bermula 2 Januari hingga 31 Mac 2023. Jadi masa 3 bulan ini memberi ruang yang cukup untuk rakan-rakan kita yang nak memohon melengkapkan dokumen untuk diserahkan kepada urus dia. Dokumen perlu disediakan 2. Pertama dalam bentuk hard copy atau kita kopi dan juga soft copy untuk memudahkan kita buat penilaiannya. Jadi rakan-rakan kita lengkaplah maklumat tersebut dan serahlah kepada urus dia untuk memudahkan kita proses terusnya. Baik, Doktor tadi sebut 10 kriteria tu perlu disertakan bukti. Mungkin Doktor boleh bantu bagaimana jenis bentuk bukti yang perlu disertakan, adakah video ke, gambar ke, bagaimana, Doktor? Biasanya kalau penerbitan dia adalah ruang belakang untuk penerbitan. Kita kata ada ISBN-nya. Kalau kita katakan modul, adalah tahun bila modul itu diterbitkan, tajuk modul itu, siapa terbitkan, organisasi mana yang menerbitkan, begitu. Jadi bukti yang tercatat atau surat pun boleh,
surat menyurat, apa saja dokumen yang boleh diambil kira sebagai bukti. Baik doktor. Ya. Doktor sebagai seorang munshi Dewan Bahasa yang kita mudah faham sebagai seorang pakar rujuk dalam bahasa Melayu ni, dan sefaham saya doktor merupakan dulu dalam bidang ijazah dan juga master bahasa Melayu. Wow, itu dia. Jadi sebab itulah doktor layak untuk menjadi seorang munshi Dewan Bahasa, dan sudah pastinya dengan adanya anugerah-anugerah seperti ini akan dapat meningkatkan lagi bilangan munshi Dewan Bahasa ni. Mungkin doktor boleh ceritakan sedikit. Baik, sebelum saya nyatakan itu, kalau ada mendapat pengiktirafan atau watikah perhentikan sebagai munshi dewan, satu kelebihan kepada pemohon terhormat. Jadi itu salah satunya ya. Jadi dari segi munshi dewan, memang kita di peringkat KPM kita mengharapkan warga KPM kita mempunyai kita kata pengiktirafan dari sudut bahasa, kebolehan berbahasa. Di situlah KPM di bawah jawatan kuasa kecil pelaksanaan bahasa kebangsaan sentiasa berusaha untuk meningkatkan bilangan munshi dewan dalam kalangan pegawai di KPM. Untuk itu kita bekerjasama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk meningkatkan bilangan munshi dewan yang berperanan sangat penting dalam menghasilkan dokumen-dokumen rasmi di pihak kementerian sebagai pakar rujuk. Jadi itu satu kelebihan kepada satu organisasi yang mempunyai munshi dewan untuk menilai ataupun mengawal mutu bahan yang nak dihasilkan, terutamanya dokumen rasmi. Baik, doktor, saya yakinlah mungkin suatu hari nanti lagi 10 tahun ke doktor kan, orang kata anak-anak kita ataupun murid-murid kita di rumah tentu kalau di media sosial kan, tulis pun dengan penuh dengan perkataan bahasa Melayu yang cantik doktor. Bukan tak ada short form dah, tak ada singkatan-singkatan dah. Semua ditulis dengan bahasa yang baik, dengan mesejnya, dengan kata-kata yang baik kan, dan dilontarkan dengan menggunakan bahasa Melayu dan mendaulatkan, memartabatkan bahasa Melayu ke peringkat yang lebih tinggi. Baik, doktor, mungkin doktor ada sedikit panduan ataupun nasihat yang nak diberikan kepada guru-guru ataupun pegawai-pegawai KPM di luar sana, bagaimana mereka dapat terus untuk memohon anugerah ini doktor. Bukan kita ialah nak ambil anugerah semata-mata, tapi sebenarnya untuk tingkatkan diri kita. Baik. Silakan doktor. Baik, rakan-rakan di luar sana, saya menyerulah untuk tahun 2023 ini sama-samalah kita memohon, kita memeriahkan lagi anugerah tokoh bahasa Melayu sektor pendidikan ini supaya kita lebih ramai calon untuk kita dinilai, untuk memberi satu pengiktirafan yang dalam kalangan rakan-rakan kita yang benar-benar mendaulat bahasa Melayu. Ya, dalam situasi sekarang ini bahasa Melayu sentiasa ada cabaran. Kenapa tidak kita sebagai warga pendidik cuba tingkatkan bahasa Melayu kita supaya menjadi contoh dan tauladan kepada masyarakat kita bahawa guru-guru kita sentiasa meningkatkan bahasa Melayu dan menjaga maruah bahasa Melayu. Bahasa Melayu bahasa rasmi, bahasa perpaduan negara. Itulah doktor. Bila kita tengok video-video dekat luar negara kan, orang-orang putih, orang-orang Jepun pun mereka pun ada betul-betul dalam bahasa Melayu. Itu benda yang cukup membanggakan kita. Orang luar pun cakap bahasa Melayu. Okey. Baik, terima kasih kepada Dr. Mazlan bin Ismail, Ketua Penolong Pengarah Unit Bahasa Melayu Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia atas kunjungan ke teratak Didik TV kita pada hari ini dalam Sembang Didik pada hari ini. Jadi kepada para penonton, apa lagi, jom kita mohon untuk anugerah ini. Rezeki kita jumpa lagi. Sembang Didik, Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.